Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafa'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن نصره على نهجه وجاهد بجهاد اليوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Allahumma jamhana haza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'di itafarraqan ma'sumah. Amin. Ma'asyara muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita hidayah untuk kita berada di rumah Allah bagi kita melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah dan diikuti pula dalam satu majlis yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilmu. Mudah-mudahan kita diberkati dan diredai Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga akhirat. Baik tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, kita sambung balik kitab kita Fiqhul Manhaj jilid yang keempat ataupun lebih dikenali sebagai Fiqh Munaqaat, masya-Allah, masih di dalam bab nafaqah ataupun nafkah. Yang ini nafkah yang keempatnya, nafkah suami kepada isteri. Itu kita dah tengok antara dalilnya dan semuanya itu Masya Allah. Jadi hari ini kita tengok terus muka surat 877. Masya Allah. Yang 875, 876 tu itu adalah satu buah fikiran pengarang kitab. Itu dia punya pendapat saja. Itu tak ada ni pun Masya Allah. Tak termasuk di dalam hukum Masya Allah. Cuma kita tengok 877 yang termasuk dalam hukum, antaranya ialah syarat suami wajib memberikan nafkah ataupun nafkah kepada isterinya. Masya Allah. Memang ada dalil, bukan kata ada dalil saja, malahan itu adalah tanggungjawab yang wajib kepada suami untuk sediakan nafkah kepada isterinya itu. Masya Allah. Namun dia ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh isterinya itu bagi dia mendapatkan nafkah tersebut. Kitab ini Masya Allah dia ada sebut dua perkara. Masya Allah. Ada dua perkara secara kesimpulannya Masya Allah. Tapi kita tengok secara detail sedikit apakah syarat-syarat wajib bagi seorang suami memberi nafkah kepada isterinya ataupun apakah syarat-syarat isteri mendapat nafkah daripada suaminya. Yang pertama, mestilah akad nikah yang sah. Yang pertama, mestilah akad nikah yang sah. Kalau batil, itu dikira lainlah. Masya Allah. Yang batil, dia akan kira dengan mahar misil dan selesai. Itu saja. Masya Allah. Perkahwinan itu akan dipisahkan kalau perkahwinan batil. Masya Allah. Baik. So syarat bagi suami isteri yang sahnya adalah akad nikah yang sah. Itu syarat pertama. Yang kedua, isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maknanya Masya Allah dia bersedia berkorban apa saja untuk suaminya itu. Masya Allah. Dia tahu dia itu adalah milik suaminya. Bukan milik ibu ayahnya lagi atau milik adik abangnya dan sebagainya. Yang ketiganya, isteri telah membenarkan dan mengizinkan kepada suaminya untuk menikmati dirinya. Masya Allah. Menikmati dirinya. Masya Allah. Tabarakallah. Suka hati suamilah. Kau bagi dia pegang tangan kah. Kan? Nak pegang rambut kah. Nak pegang pipi kah. Nak bercumbuhan kah dan sebagainya. Itu Masya Allah. Isteri kena bersedia dalam benda itu. Membenarkan. Yang keempatnya, isteri sedia berpindah ke mana saja tempat yang dikehendaki oleh suaminya kecuali tempat-tempat berbahaya kepada dirinya, harta dan maruahnya atau tempat-tempat yang jahat dan maksiat. Baik. Dia kena ikut suami dia. Mana saja suami dia nak bawa dia pergi. Masya Allah.
katakan suami berpindah tempat, dia pergi ke Kuala Lumpur dan sebagainya, maka isteri kena ikut suaminya pergi, melainkan ada halangan-halangan syar'i di situ, iaitu boleh mendatangkan bahaya kepada isterinya, ataupun tempat itu adalah tempat yang penuh dengan maksiat, kan? Tempat itu mana kalau kita pergi duduk di situ boleh menjatuhkan maruah atau mendatangkan keaiban kepada isterinya, maka macam tu isteri boleh berbincang dengan suaminya supaya memberi pendapat lah pada suami dia. Kita tak payah duduk sini lah, kita tengok tempat cari tempat lain dan sebagainya. Dan Masya Allah. Dan seterusnya, kedua-dua suami isteri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, yakni istimta, iaitu hubungan kelamin. Masya Allah. So, dua-dua boleh melakukan hubungan kelamin ini. Isterinya pun rela, Masya Allah, untuk mengadakan hubungan intim bersama suaminya. Maka dalam pada itu, ini semua akan jadi syarat wajib bagi suami untuk menyediakan nafkah kepada isterinya. Masya Allah. Apa yang kita sebut di sini bukan tanggungjawab isteri. Kita bukan sebut tanggungjawab isteri. Tanggungjawab isteri itu lain benda. Masya Allah. Tanggungjawab isteri terhadap suami ada lain. Itu saya pernah habaq di sini. Tuan-tuan masih ingat kot? Masya Allah. Jumhur ulama fiqah sebut berapa? 2 saja. Tanggungjawab isteri terhadap suaminya. Masih ingat kot? Masya Allah. Atau nak saya ulang ke? Ada 2 perkara saja jumhur ulama fiqh setuju, yakni tanggungjawab isteri terhadap suaminya. Suami 3 perkara yang disebut dalam kitab, iaitu dia kena berikan tanggungjawab wajib apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mas kawin, nafkah, lepas tu pergaulan yang baik. Tapi untuk isteri tanggungjawab yang wajib ada 2. Apa dia? Yang pertama, taat pada suami. Yang kedua, hormat pada suami. 2 perkara ini dipersetujui oleh jumhur ulama fiqh. 2 perkara. Taat pada suami, hormat pada suami. Pun begitu, Nabi naik Isra Mi'raj, yang Nabi nampak banyaknya siapa dia? Di dalam neraka. Wanita paling ramai di neraka. Masya Allah. Antara punca-punca kenapa wanita paling ramai itu pun Nabi pernah sebut melalui beberapa hadis. Masya Allah. Bila Nabi tengok wanita paling ramai di neraka dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi, dan Nabi tengok bila Nabi baginda nampak saja begitu banyak wanita di dalam, majoritinya wanita di dalam neraka, ini sangat-sangat menghairankan Nabi. Masya Allah. Maka selesai sudah Isra Mi'raj itu, dalam mengikut satu riwayat, Nabi adakan satu tazkirah. Nabi buat satu tazkirah di mana dalam tazkirah tu Nabi jemput semua kaum wanita sahaja. Masya Allah. Nabi jemput wanita sahaja dan Nabi mulakan tazkirahnya. Ya ma'syar nisa, tak sadakna. Sedekahlah kamu. Nabi sebut. Masya Allah. Fa inni araituhunna aksara ahlin nar. Sesungguhnya aku nampak kamu paling banyak di neraka, kata Nabi. Masya Allah. Kamu paling banyak di neraka. Bangun seorang wanita tanya, malana ya Rasulullah. Kenapa kami paling banyak ya Rasulullah? Masya Allah. Itu Nabi kata ada 2 perkara yang kalau kita buat, Masya Allah, senang masuk neraka. Saya ulang balik benda ni, saya pernah ajak. Pokok ada siapa-siapa lupa. Sebab benda ni wajib kita kena belajar. Masya Allah. Hari ni kalau kita tengok rumah tangga, Masya Allah, porak-peranda pasal masing-masing tak tahu tanggungjawab mereka masing-masing. Masya Allah. Maka Nabi kata yang pertama, taksunal lak. Taksunal lak, iaitu taksub kepada lak. Lak ni apa dia? Lak ni dia macam menyumpah-nyumpah, banyak mengumpat, banyak suka buat cerita, banyak mengadakan cerita. Dia suka mengadakan cerita, lepas tu dia mengiyahkan cerita dia tu. Kan Masya Allah, tabarakallah. Dia boleh secara khulasan kita kata dia banyak mengumpat lah. Masya Allah. Alhamdulillah tu laki pun mengumpat, Ustaz. Laki mengumpat tapi tak seteruk wanita. Masya Allah. Itu yang saya selalu sebut. Kalau tak percaya, pergi tengok kenduri kahwin macam mana. Kan Masya Allah. Dia pipi, dia kenah 2 pinggan nasi. Dia ambil satu kerusi, dia duduk, dia cari member dia semua. Timah lah, Beda lah, Siti lah. Bila dia jumpa member dia, dia kata apa?
Mula dia akan tanya, apa pakaian elok, cantik, jahit kah beli? Jahit. Berapa upah dia? 250. Murahnya. Aku 350, padahal RM35 beli kalung wan aja, masya-Allah. Itu tu dia tu suka mengada cerita dia kan. Abang makan dah belum? Makan dah. Ya Allah. Daging masak kicap tadi tu mentah. Ambil catering kat mana pun tak tahu. Aku tak boleh makan. Tinggal terus. Padahal 2 pinggan dia balai dah. Lepas tu apa lagi dia tanya? Tengok tak pengantin perempuan tadi buat mai tu. Tengok cantik no. Putih gebuk. Abang tengok tak pengantin lelaki mapleh tadi tu. Dia. Tengok. Ya Allah. Dia tarik tu. Ya Allah. Hitam. Hitam tu mak lazim harfi mukhaffaf kot. Masya Allah 6 harakat. Nah boleh jadi. Hitam. Boleh Aku ingat Ustaz Syamugam yang menikah pula dah. Awak yang hitam semua aku kot. No. Lepas tu dia sambung lagi. Dia kata apa? Akulah tadi dengar lah meja sebelah yang cakap bukan aku. Mereka kata kulit mapleh ni serupa macam tinted 100%. PJ tak lulus dia kata. Mereka lah cakap. Padahal dia yang cakap. Ini yang dikata taksunan lak. Masya Allah tabarakallah. Ini salah satu punca. Nabi sebut kenapa wanita banyak di neraka. Itu tolak tepi. Yang kedua, Nabi kata wa takfurnal bi'asyik. Maknanya mengingkari kebaikan suami. Ni nombor 2. Ni yang kita nak tengok. Mengingkari kebaikan suami, masya-Allah. Ustaz, saya dengan suami saya baik saja Ustaz. Apa dosa saya dengan suami saya? Apa dosa saya dengan suami saya? Sebab tu ulama kata seorang wanita bila dia tinggalkan rumah dia keluar daripada rumah, dia pergi kerja, dia cari duit lah bersama-sama suaminya lah. Masing-masing. Tak salah pun, tak apalah kalau dibenarkan dalam syarak. Ni semua dah mula kerja dah. Laki bini kerja, tidak kan. Kos kehidupan pun macam tu. Kata ulama, ada kalanya di tempat kerja tu, isteri dia tu, si wanita tu, tak ada dosa. Ataupun dosa dia sikit. Dia di tempat kerja. Tapi bila dia balik main rumah, dia masuk rumah saja, malaikat tak berhenti tulis dosa dia. Dia masuk rumah saja, malaikat tak berhenti tulis dosa dia. Contohnya, macam saya selalu sebut. Isteri balik main pukul 7.30 malam. Suami habis kerja 4.30. Siapa balik dulu? Suami lah balik dulu, betul tak? Suami tengok isteri masuk, balik dari kerja. Suami tanya, yang baru balik? Baru balik bang, jalan jam bang. Dah lah kereta kita aircon pun tak ada. Duk macam duk dalam oven aja bang. Panas betul. Tak apa. Sat bang, saya nak pergi mandi. Sat. Alang ang dak balik. Suami lah kata, tolong buat kopi secawan ni. Dia. Kita jawab apa isteri? Lazimnya. Baik bang, sekarang saya buat. Abang nak minum kopi apa? Ada dia tanya macam tu. Mana ada. Betul kan? Dia kata apa? Agak-agak lah abang. Tidak. Sama-sama kerja. Abang balik 4.30. Saya balik 7.30. 3 jam awal abang dah ada dah. Apa salahnya abang buat sendiri? Jangan harap semua saya nak buat. Ada tak? Kan? Ustaz Syamugam pandai cakap. Pengalaman kah? Faham-faham sudahlah. Kan? Agak-agak lah abang, saya pun cari duit juga. Kita sama-sama lah kan. Bukan susah mana pun tu kopi. Serbuk kopi ada gula ada. Ya panas ada dalam flask. Buatlah kalau malas sangat. Tu kopi 3 dalam satu pacak langit. Ada apa kan? Ada. Itulah mak kata malaikat tu buka akaun kita. Dia tulis dah. Suami minta kopi secawan. Dia suruh kopi buat sendiri. Masya Allah. Kena tu. Dia tulis. Cuma kita tak faham kadang-kadang. Apa dosa saya yang sebenarnya? Sedangkan saya dengan suami saya bagus saja. Lepas tu jumhur ulama mereka kata, kita kena faham tanggungjawab kita. Apa dia? 2 perkara. Taat pada suami, hormat pada suami. Masya Allah. 2 benda ni penting untuk melayakkan kita mendapat nafkah daripada suami kita. Masya Allah. Taat ini bukan, kadang-kadang kan tak faham taat ni. Taat pada suami. Baik. Taat. Tu yang dalam kitab pun kata, suami nak berpindah pergi ke tempat yang maksiat, Masya Allah, kita ada hak untuk menolak. Itu saja satu jenis taat juga, Masya Allah. Ini, Masya Allah, suami kadang-kadang suruh bawa maksiat pun disebabkan dia tak faham taat tu apa dia. Buat, Masya Allah.
Itu sebabnya kena faham taat ni apa dia sebenarnya. Taat ni ada 3 jenis taat. Taat ada 3 jenis taat. Yang pertama, buat apa saja suami suruh buat selagi suruhan itu tidak ke arah maksiat. Itulah taat yang pertama. Buat apa saja suami suruh buat selagi suruhan itu tidak ke arah maksiat. Kalau dia suruh buat maksiat, tak perlulah taat. Masya Allah. Apa yang suami suruh buat? Dia suruh garu belakang saja. Garu zat belakang ni. Apa nak garu? Abang pergi tonyong dekat dinding tu lagi elok dia tak tu dia. Malaikat tulis. Suami suruh garu, dia pandai-pandai suruh pergi tonyong dekat dinding. Oh, kena. Masya Allah, account dia buka dah tu. Kadang kita tak perasan kan. Suami mai, dia kata teringin nak makan gulai ikan. Dah PKPB ni tak boleh pergi mana. Kan, duduk rumah saja. Kalau kena kari gulai ikan, punyalah sedap. Dia tahu. Isteri buka peti, tengok ada daging korban. Tu dia, ada lagi daging korban. Dia pun buat apa? Sup daging. Masya Allah. Suami kata teringin nak makan gulai ikan. Dia pergi paksa, masak apa? Sup daging. Malaikat tulis, suami minta gulai ikan, dia pandai-pandai pergi buat sup. Kena lagi, Masya Allah. Itu taat yang pertama. Kalau ke arah maksiat, janganlah, Masya Allah. Saya ada pengalaman, Masya Allah, tabarakallah. Saja saya ceritalah di sini walaupun dia rakam. Yang ni, kenalan isteri saya. Saya pun berkenalan dengan dia orang lah. Dia perempuan tu punya cantik, Masya Allah. Cantik, cun, gila, Masya Allah. Itu cun. Isteri saya pun cun juga. Kan? Tapi kawan kepada isteri saya. Dia orang buat bisnes pizza. Dia buat pizza. Dia buat besar-besar. Suami dia biasa-biasa aja. Saya duduk sebelah suami dia, confirm saya menang. Saya segak lagi. Kan? Tapi Masya Allah, suami dia ni, bila orang pergi puji isteri dia dekat suami dia macam tak boleh nak terima. Bukan sebab dia, dia cemburu kepada, bukan. Bagi dia, isteri dia biasa aja. Sampai dia amak dengan isteri dia. Ramai kawan abang puji hang cantik. Tapi abang tak apa-apa rasa hang cantik. Kalau hang betul-betul cantik, hang ikut aku, kita pergi disco. Kita pergi dangdut. Ini cerita benar ni, Masya Allah. Kau pakai seksi-seksi, tudung semua buka, pakai pendek-pendek. Kalau ada lelaki lain tackle hang dekat disco tu, aku mengaku hang cantik. Dia ni pun taat pada suami, buka habis semua. Pergi kuat, Masya Allah. Itu maksiat. Yang tu tak perlu taat pada suami, Masya Allah. Itu kita ada hak untuk menolak. Waktu tu suami tak bagi nafkah. Kalau kena pada dia, Masya Allah, dia wajib juga kena bagi nafkah kepada isteri. Kerana isteri tak dibenarkan taat pada perkara-perkara yang maksiat, Masya Allah. Selain daripada itu, memang kena taat lah. Garu-garu lah, tak ada masalah. Baik, taat yang keduanya pada dia, Masya Allah, jangan buat perkara yang suami tak redha. Jangan buat perkara yang suami tak suka. Kadang-kadang, Masya Allah, tabarakallah, suami tak suka pada seseorang tu lah, saudara mara kita. Bila suami tak suka, kata Nabi, jangan bagi dia pijak hamparan rumah kita. Hatta kalau adik kita sendiri pun, Masya Allah. Betul? Jangan bagi mereka pijak hamparan rumah kita kerana suami kita tak suka, Masya Allah. Jadi dia tak suka, dia tak redha, jangan buat benda tu, Masya Allah. Kalau kita buat juga, suami ada hak untuk tidak menidakkan nafkah ke atas si isteri dia tu, Masya Allah. Kerana dia tak dengan cakap, Masya Allah. Boleh dikategorikan sebagai derhaka kah, Masya Allah? Berat sangat kalau kata derhaka lah, Masya Allah. Cuma melawan cakap sajalah, Masya Allah. Taat yang ketiga apa dia? Dan yang dia sebut, kedua-dua suami isteri mampu melaksanakan kewajipan, iaitu tunaikan bila dia minta. Bila suami berhajat, tunaikan, Masya Allah, tabarakallah, apa yang dia berhajat. Kan? Faham-faham lah, ni tadi pun hujan dah mula dah. Dekat-dekat musim tengkujuh. Kadang-kadang tu lah, suami dia habis-habis kuliah, dia ikut semua ustaz pergi makan, tiba-tiba dia terkena kopi Abang Misai. Apa? Kan? Jaga-jaga, kopi Abang Misai. Ada orang mati, Nah, kopi Abang Misai. Balik-balik macam serupa orang kata apa, ayam patah kepah satu lah, dia main sengit-sengit kan. Dia pun pelan-pelan masuk dalam bilik, dia panggil bini dia. Yang dia tak sahut. Yang apa? Dia, Masya Allah. Ni malaikat tulis, yang apa? Kan? Ada, kan? Mai lah ni. Mai mana ni? Malaikat tulis, mai mana ni? Kan?
Masuklah bilik. Nak masuk bilik buat apa? Orang tua tak sedar diri. Masya Allah. Malaikat tulis. Nak masuk bilik buat apa? Orang tua tak sedar diri. Masya Allah. Habis. Itu ta'at. Ta'at ada 3 jenis. Manakala apa dia ni? Ta'at dan hormat. Betul tak? Yang kedua tu hormat. Hormat ini ada 2 jenis hormat. Kalau ikut pada hukum fiqh, hormat ni ada 2 jenis hormat. Hormat dari segi perkataan, hormat dari segi perbuatan. Ini pun saya pernah sebut, Masya Allah. Tak salah kita ulang balik mengaji. Hormat dari segi perkataan, hormat dari segi perbuatan. Hormat dari segi perkataan tu ada 3. Apa dia? Yang pertama, gaya bahasa. Macam mana kita berkomunikasi dengan suami kita. Kadang kita bagi gelaran. Betul tak? Kalau perut buncit, abang Bon. Kalau perut boroi, abang Roy. Betul tak? Malaikat tulis semua. Abang Bon, abang Roy. Saya, macam saya, Pak Tam. Kan? Suamiku Sotong, Doraemon. Semua dia tulis habis. Masya Allah. Tak ada seorang isteri Nabi yang panggil Nabi dengan nama. Tidak. Tak ada seorang isteri Nabi pun yang panggil Nabi dengan nama Nabi. Abang Mat. Ada dia panggil Abang Mat? Tak ada. Siapa? Mereka bukan orang Melayu. Kan? Ya Habibi, Ya Nabi, Ya Rasul. Mereka panggil gelaran yang bagus-bagus. Masya Allah. So itu hormat dari segi perkataan. Masya Allah. Hormat dari segi perkataan yang keduanya itu apa dia? Nada suara. Nada suara. Jangan sesekali tinggikan suara kita terhadap suami kita, Masya Allah. Ini kita tanggungjawab kena faham, Masya Allah. Jangan sesekali tinggikan suara kita terhadap suami-suami kita. Apalah ni kan, pergi mana pun. Lebih kurang 60-70% suara bini yang boleh dengar. Tidak kan? Dan hormat dari segi perkataan yang ketiga adalah jumlah patah perkataan. Jumlah patah perkataan pun diambil kira, Masya Allah. Malaikat tulis. Kadang suami cakap 4, bini jawab 40. Biasa kan? Suami kata yang buat secawan kopi. 4 saja. Yang buat secawan kopi. Bini buat kopi. Tapi sambil buat kopi tu dia. Aku juga kena bancuh kopi. Aku juga kena masak. Aku juga kena masak. Semua aku buat. Dia duduk depan TV. Dia tengok TV je. Geram betul. Ini kepala dia lah. Bang. Dia bagi. Masya Allah. Malaikat tulis habis semua. Masya Allah. Suami minta kopi secawan. Dia membebel habis. Semua dia tulis habis. Masya Allah. Itu hormat dari segi perkataan. Manakala hormat dari segi perbuatan tu macam mana nak kira yang tu? Hormat dari segi perbuatan macam contoh suami kata yang tolong bagi bantai tu Ustaz. Abang nak bantai tu dia baling pung. Bantai tu mai kena muka suami dia. Tu dia sarung bantai terucut kena muka bapa mertua dia. Semua malaikat tulis. Masya Allah tabarakallah. Ani Nabi cerita. Masya Allah. Itu kena jaga. Mengingkari kebaikan suami itu yang Nabi kata tak sadakna. Sedekahlah kamu. Masya Allah tabarakallah. Nah. So salah satu tanggungjawab bila kita menidakkan tanggungjawab itu. Suami ada hak untuk menghentikan nafkah ke atas isterinya. Masya Allah tabarakallah. Baik. Siapakah dari kalangan isteri-isteri yang tidak berhak menerima nafkah daripada suaminya? Ini kita nak tengok. Yang tidak berhak untuk menerima nafkah. Yang pertama, isteri yang masih kecil yang belum dicampuri. Yang belum dicampuri ni apa dia maksud dia? Belum beristimta. Kadang orang kahwin muda. Isteri yang belum lagi balik. Kan? Kahwin muda lah. Masya Allah. So, kalau isteri dia mudah lagi, suami dia tua, tidak boleh dicampuri, dia belum akil balik lagi. Kan, Masya Allah. Waktu itu suami dia tidak perlu memberi nafkah ke atas, istrinya itu berpandukan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sewaktu Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah masih lagi kecil dan diceritakan dalam kitab-kitab fiqh selama 2 tahun Nabi tak bagi nafkah kepada Aisyah kerana Nabi pun tidak bergaul dengan dia. So kebanyakan ulama fiqh ambil yang perbuatan Nabi ini sebagai dalilnya
untuk nak bagi tahu suami tak perlu memberi nafkah. Tapi saya nak bagi juga Ustaz nafkah kepada isteri saya walaupun saya tak mencampuri dia. Bolehkah? Sangat-sangat boleh. Kerana Islam bukannya kita nak abang, oh macam ni. Cuma kita nak tahu tentang tanggungjawab kita saja. Berdosakah saya kalau saya buat macam ni? Tidak. Kan? Tapi dari segi keperimanusiaan lazimnya kita kan bagi juga kan, masya-Allah. Isteri aku lah tak apalah, saya tanggung lah kan, masya-Allah. Baik, yang tu. Yang keduanya, isteri yang telah berpindah rumah tempat kediaman suaminya ke rumah yang lain tanpa sebab syar'i ataupun dia pergi tanpa izin suami. Suami kata jom kita pergi duduk di KL. Lantar hang lah pergi duduk KL, aku tak mau tinggal Kedah dia. Kamu pilihlah pergi duduk Kedah, saya duduk dengan mak saya. Suami boleh hentikan nafkah ke atas isteri tersebut kerana tanpa ada sebarang alasan syar'i. Kan? Kalaulah masya-Allah katakan isteri sudah mengandung, suami ditukar tempat kerja PKL, isteri boleh berbincang lagi, bang kalau pergi sana tak ada siapa nak jaga saya, abang pergi kerja, kalau sekurang-kurangnya saya duduk di sini, mak ada, ayah ada, adik-adik semua ada belah sini, mereka boleh jaga, macam mana? Bincang. Perbincangan. Okey, setuju, maka suami wajib kena bagi nafkah kepada isterinya. Nah, itu masya-Allah. Baik. Ataupun isteri bekerja ataupun isteri membuka perniagaan. Isteri bekerja dan isteri membuka perniagaan. Suami tak perlu beri nafkah dengan syarat suami tak redha dengan apa yang dia buat. Faham tak? Dia pergi kerja. Suami kata aku tak mau hang pergi kerja. Tak mau abang pasal lah. Saya tetap nak hidup dengan cara hidup saya. Saya nak bekerja juga. Dia pergi juga. Maka suami tak perlu bagi nafkah mengikut hukum fiqh. Sebab suami tak redha dia pergi kerja. Ada sekarang macam tu. Ada rasanya. Kan? Ataupun dia buka meniaga. Dia meniaga. Suami kata tak payahlah. Ajar rumah pun macam apa ni. Masuk rumah pun macam tongkang pecah. Kan? Duduk rumah, jaga rumah sudahlah. Cukuplah. Aku seorang saja cari rezeki. Tak mau saya nak meniaga juga. Aku tak bagi yang meniaga. Tapi bini tetap meniaga juga. Masya Allah. Suami tak bagi nafkah pun tak ditanggung dosa pada suami dia. Dia boleh henti nafkah ke atas isteri dia. Masya Allah. Nah, ada kes-kes macam ni. Kot ada kot. Kalau tak, dia tak masuk dalam hukum. Masya Allah. Baik. Ataupun isteri berpuasa sunat tanpa dapat keizinan daripada suaminya. Dia puasa sunat hari ini, hari Isnin. Jadi untuk hari Isnin itu suami dia tak bagi nafkah pada dia. Pasal apa suami dia kata tak mau hari Isnin puasa, tak mau. Aku pun cuti hari Isnin, hang pergi puasa pula hari Isnin. Contohnya. Masya Allah. Tapi dia nak juga puasa, dia cari masalah lah. So untuk hari itu suami tak bagi nafkah kepada dia pun tak menjadi dosa kepada suami dia. Masya Allah. Nah, yang tu. Ataupun isteri dipenjarakan atas sebab-sebab jenayah dan disabitkan jenayah tu ke atas diri dia. Bukan pasal dia dianiaya dan sebagainya. Memang isteri dia tu disabitkan dengan dengan kes yang dia buat lah dan dia dipenjarakan. Maka tidak ada nafkah ke atas isteri yang melakukan jenayah tersebut kerana dia pun ada di dalam penjara. Masya Allah, tabarakallah. Ataupun isteri nusyuz, derhaka atau melakukan maksiat terhadap suaminya atau tidak melayan suaminya tu. Yang kata bila dia tak melayan suaminya juga, suaminya boleh menghentikan nafkah ke atas isterinya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini syarat-syarat yang terkandung. Masya Allah. Cuma dalam kitab ini, dia tulis ada 2 sahaja. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Kita tengok kadar nafkah isteri dikira berdasarkan keadaan suami. Masya Allah. Nah, kadang kita tak tahu kadar nafkah. Nak bagi apa? Nak bagi banyak mana? Dan sebagainya. Masya Allah. So, dalam kitab ini, dia ada banyak perkara yang dia sebut kerana Allah menjadikan faktor yang diambil kira ialah keadaan suami, senang atau susah. Nafkah ini berpandukan pada diri suami dia.
Dia susah kah, dia senang kah, dia kaya kah, atau dia lebih kurang kaya kah, atau dia miskin kah. So nafkah yang dia beri kepada isteri dia berpandukan pada keadaan kewangan suami dia tu, Masya Allah. Nah, itu yang dia ambil kira. So sebab tu dalam Islam, dalam hukum fiqah diambil 3 keadaan, iaitu senang. Yang pertama, suami dia senang, yang ni kaya. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, fakir. Nah, 3 keadaan macam ni, Masya Allah, tabarakallah. Nah, dalam menentukan suami berada di tahap mana, adat kebiasaan setempat, yakni uruf adalah penentunya. Saya banyak kali sebut, adat sangat-sangat diambil kira dalam penentuan nafkah. Maknanya, makanan ruji orang Malaysia apa dia? Nasi. Maka itulah yang akan diambil kira sebagai nafkah. Makanan ruji di tempat dan di negara lain macam mana? Itulah dia akan ambil kira adat setempat itu untuk mengukur kadar nafkah yang perlu diberi, Masya Allah. Tak kira lah kita menikah dengan siapa ni, Masya Allah. Kita tengok tabung dua jalan, Masya Allah. Banyak-banyak sikit. Nabi pun sebut, tak sadakna. Khususnya ibu-ibu kan. Kokotlah pernah tadi ada apa yang saya sebut pernah dilakukan. Masya Allah, banyak-banyak. Kalau tak bawa apa, buka cincin pun tak apa, tak ada masalah. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita kahwin dengan seorang wanita Timur Barat, Syria ke Yaman dan sebagainya, bila dia mai duduk dengan kita di Malaysia, maka akan dikira ni makanan ruji di Malaysia ni sebagai nafkah kepada dia. Mau tak mau dia kena ambil, dia kena belajarlah terima nasi sebagai makanan ruji dia seharian. So, yang pertama, suami yang kaya wajib memberikan nafkah seperti berikut. Apa dia? A. 2 cupak ataupun 2 kautan penuh tangan. 2 cupak, Masya Allah. 1, 2 penuh tangan. 1, 2 cupak makanan asasi penduduk setempat setiap hari, termasuk keperluan yang diperlukan untuk menjadikannya roti. Suami boleh juga menyediakan roti yang telah siap. Yang ni roti ni pasal dulu-dulu kan dia buat ni semua, fiqah ni semua, Masya Allah, daripada Timur Tengah. Mereka jenis makan roti. Jadi sebab itulah mereka tulis di sini pun roti, Masya Allah. Nah, jadi kita pula di Malaysia kita akan dikirah dengan barai, Masya Allah. Di roti itu digantikan dengan barai. Jadi 2 cupak penuh tangan barai, Masya Allah. Ini untuk suami yang kaya, kadar dia, Masya Allah. Ini kadar. Tapi kalau nak bariskan apa tentang nafkah yang wajib pernah kena bagi, antaranya makanan dan minuman. Itu wajib. Ini kadar. Nah, ini kadar. Yang wajib tu makanan dan minuman. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, barang-barang membersihkan diri. Termasuk barang soleh. Lepas tu barang-barang memasak, barang-barang dapur. Ada pertambahan sedikit ulama tambah yang keenamnya, pergaulan yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, Allah sebut. Pergaulan yang baik sebab Nabi pernah bersabda, jangan bergaduh, jangan memaki isteri kamu. Pergaulan yang baik juga termasuk nafkah yang wajib suami kena bagi. Yang ketujuhnya, khadam ataupun pembantu rumah kepada isteri. Andai kata isteri dia sebelum menikah dengan suami dia pernah ada khadam ataupun pembantu rumah disediakan oleh bapa dia. Kita pergi kahwin kerabat diraja, Masya-Allah kan, zaman lagi bersama aku pula, live pula, potong-potong tu, Masya-Allah. Nah, dia pergi kahwin dengan orang kaya, sebelum tu dia dapat bapa dia orang kaya bagi pembantu rumah. Kita pergi menikah dengan perempuan macam tu, isteri sejenis macam tu, isteri yang kaya raya. Jadi kita pun antara kewajiban yang ketujuhnya adalah wajib kena sediakan pembantu rumah bagi isteri. Kadang orang tanya, Ustaz, saya kelindan lori. Memang isteri saya ni kaya raya. Kaya raya, memang dia kaya. Rezeki saya lah, saya kahwin dengan orang kaya kan. Ya, rezeki yang lah. Tapi saya tak mampu sediakan pembantu rumah, Ustaz, dengan gaji saya ni nak kira macam mana? Uish, tu nak kira macam mana? Sebenarnya. Sudah bunyi ya? Sikit-sikit nah. Itu nak kira macam mana?
Mazhab Hambali, Maliki, Hanafi kata terpulang pada kedudukan situasi kewangan suami. Dia kalau suami tak boleh nak bagi pada isterinya, tak apalah, isteri ikut saja. Imam Syafi'i kata wajib. Imam Syafi'i kata wajib. Kita ikut mazhab mana? Itu nak buat macam mana? Nak kira nak buat macam mana? Imam Syafi'i kata wajib. Pasal apa Imam Syafi'i kata wajib? Sebelum ni kita tengok dah awal-awal. Cuba rujuk dalam mukadimah perkahwinan. Saya pernah ajak kan? Antara salah satu ciri-ciri nak mencari pasangan hidup kita, salah satunya apa dia disebut? Sekufu. Biasa dengar sekufu, saya pernah sebut kan? Sekufu. Sekufu ni apa dia? Sepadan dengan kita lah. Maknanya, kita doktor, pasangan kita doktor lah. Itu baru sekufu. Kan? Kita lawyer, pasangan kita doktor. Sekufu lah. Tidak, sama-sama berpendidikan, sama-sama memiliki pendapatan yang Masya Allah yang baik. Sebab Imam Syafi'i dia ambil kira yang tu sebagai salah satu syarat untuk kita nak mencari pasangan hidup kita. Carilah yang sekufu. Dari segi pekerjaan, dari segi keturunan, dari segi penyakitnya. Dan kita sihat walafiat, pergi cari pasangan kena kusta. Mau kan macam tu? Ini yang disebut sekufu sebenarnya. Masya Allah. Sebab pernah berlaku di Malaysia ni, saya pernah sebut juga. Keluar dalam paper, tak mau sebut paper sebab dia bodoh rakam. Saya paper tu zaman saya lagi, insyaAllah. Ni dunia zaman menyamar. Satu paper, dia keluar muka depan, 3 orang wanita berprofession doktor. 3 tu doktor. Ini kisah benar, saya baca dalam paper. 3 doktor. Salah seorang suami ini kelindan lori. Yang ni pula suami dia mak dispatch. Yang ni pembawa lori, dia pemandu lori. Padan dah, isteri doktor, suami bawa lori. Suami mak dispatch. Suami kelindan lori. Tu dia cerita benar, tulis dalam paper. Gaji bini depa 8,000. Gaji suami depa tak lepas 1,500. Gaji bini 8 kali ganda. So suami buat apa? Ambil gaji bini-bini depa 8,000, bagi depa duit makan 500 orang sebulan. Balance 7,500 sapu kat selaki dia. Bila minta lebih kena sepak terajang. Depa tak tahan, semua pergi buat komplain. Ini yang Imam Syafi'i awal-awal kata cari yang sekufu. Sebab tu dalam pembagian nafkah ni, kalau ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita sama ada mampukah tak mampukah bila kita cari isteri yang kaya raya, Masya Allah, yang pernah ada khadam sebelum ini, Masya Allah, kena sediakan khadam bagi dia. Ini tanggungjawab yang wajib, Masya Allah. Tapi disebabkan sekarang peredaran zaman sudah satu macam lain dah, maka kita taklid pada mazhab-mazhab yang lain. So dia bawa kesenangan kepada si suami supaya tak payahlah tanggung keberatan. Tapi apapun, Masya Allah, tabarakallah, fokus pada sekufu itu, Masya Allah. Sebab benda ni bersangkutan, tahu tak? Benda ni sangat bersangkutan. Macam esok anak kita dia tengah mengaji. Katakan dia mengaji UIA. Universiti Islam Antarabangsa kan? Bukan Ustaz Zaidrus itu. UAI. Ini UIA. Universiti Islam Antarabangsa. Tanpa Ustaz Zaidrus boleh sebut. Kawan saya, dia takkan zaman saya. Nah, Masya Allah. Allahumma salli alaihi wasallam. Katakan anak kita dah buat degree kah, dia buat masters pengajian Islam. Tiba-tiba dia, contohlah, bukan anak kita lah, kenalan kita lah. Dia pergi cinta dengan Pak Gad. Pak Gad dekat UIA itulah contoh. Pak Gad tu pun budak, nampak segak semua. So dia main hamang kita, apa? Ini bakal menantu ayah. Cuy. Kerja apa? Pak Gad. Apa kita buat? Kita nak bagi kahwin tak? Abang macam mana Ustaz? Dia sudah cinta. Tak apalah kan. Jodoh ni semua ketentuan lah tu lah ni. Kita pun bagi kahwin. Lepas tu kita lupa salah satu benda yang saya pernah sebut. Wali mujibir. Tidak. Kita ni ada wali mujibir. Siapa dia wali mujibir? Ayah dengan datuk. Ayah dengan datuk, 2 orang ini adalah wali mujibir. Kenapa mereka dijadikan wali mujibir?
kerana untuk mereka menghalang pernikahan jenis macam ni. Jadi dia gunalah kuasa. Dia tak boleh, Abah tak berapa berkenan dengan pasangan yang kau bawa ni. Adakah hampir bawa pagat? Kalau macam ni ayah, saya nak menikah dengan siapa dalam usia saya pun 31 tahun. Ngaji sampai master saja. Lepas ni siapa yang nak menikah? Jangan risau. Abah dah cari dekat hang seorang pasangan yang terbaik. Siapa dia? Ustaz Syah Syamugam. Menikah dengan dia. Rezeki aku kan. Siapa? Dia okey kan? Masya Allah. Jadi itu antara fungsi wali mujbir. Masya Allah dia boleh memberi pendapat. Bukan nak kata dia nak halang terus. Dia boleh, walaupun dia ada kuasa untuk menghalang. Tetapi rujuk itu lagi bagus. Kita sembang, kita bagi tahu kat dia cara elok. Mana hang ngaji sampai masters. Semua duit Abah. Abah yang pergi gadai bendang ni semua bagi hang ngaji sampai macam ni. Lalu hang cari mai aku apa pagat pula. Malulah Abah. Hang carilah sekurang-kurangnya apply macam lecturer ke apa ke. Alhamdulillah tu yang orang panggil sekufu, Masya Allah. Itu yang Imam Syafi'i tekan sangat, Masya Allah. Nah, itu yang pentingnya kita kena kenali diri kita sebagai wali mujbir. Jadi selalunya kita, masyarakat kita, dia tak fokus pada benda ni. Ustaz, dia sudah cinta lah Ustaz. Nak pergi macam mana. Sama juga dengan mu'alaf. Mu'alaf ni. Kawan baru masuk Islam. Baru seminggu masuk Islam. Next week. Kahwin bawa besar-besar. Diam. Semayang pun tak tahu. Apa pun tak tahu. Assalamualaikum pun tak keluar. Bismillah pun tak boleh sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pula dah. Ustaz, apa Ustaz dia sudah masuk Islam? Jangan sesekali tuan-tuan. Ini nasihat saya lah. Walaupun tak ambil daripada mana-mana kitab. Ini nasihat peribadi saya. Sebab saya sudah nampak macam-macam. Saya dah handle mereka ni. Macam-macam. Nikah, sebelum nikah, okey lah. Lepas menikah, Masya Allah. Dia tunjuk dia macam ni lah. Jadi pastikan, kalau dia masuk Islam pun, kita didik dia. Tanya dia, ni doang kunut boleh tak? Oh, saya kena turun sebelum nak menikah. Sebab apa? Isteri saya, dia punya paksu, potih dia tu semua, guru-guru pondok, semua ada pondok dekat Thailand. Saya kena interview terus-terus. Di soal siasat macam Munkar dan Nakir. Masya Allah. Macam tu kena soal siasat pun. Aku pun ingat ni pernah bagi menikah kata mau ni kan. Sampai macam tu. Kunut macam kunut. Dia. Tiba-tiba baca tahiyat. Baca Fatihah. Dia. Kul wallah boleh tak? 3 kul boleh tak? Apa dia ni semua? Mau tak mau kena pergi mengaji ya. Tu yang saya pergi mengaji. Kalau ada saya pun duduk mana tak tahu cik kan. Saya masuk Islam cik. Mungkin saya pun macam tu bukan nak cakap besar lah kan. Jadi ni yang kita kena buat. Dia masuk Islam, pastikan syariat tu kukuh di dalam dada dia. Pastikan dia faham Islam. Tokoh bagi menikah, esok dia nak pimpin anak kita. Tidak. Lain anak kita yang ikut dia. Tu yang tengok hari ni semua sudah ketahuan dah. Pakai sari, pakai ni kan. Pakai putu. Tu dia. Pasal apa? Suami. Walaupun mu'alaf tapi suami masih tak faham Islam. Suami masih berpegangan dengan hak dulu punya bekas agama dia dulu. Jadi isteri mau tak mau taat. Taat pada suami. Ikutlah dia. Tu yang pakai congsam lah. Tu ada orang tak pakai dengan ni lah. Allahu Akbar. Tu salah. Jadi kita wali itu sebabnya Islam. Nak kena sedarkan diri kita apa itu wali mujbir. Wali yang ada kuasa ni. Maka kita kena pastikan benda ni. Boleh kamu nak menikah dengan anak saya? Boleh. Saya boleh bagi. Tapi saya bagi kamu satu syarat. Kamu pergi hafal dulu surah Sajadah. Mau tak mau. Kalau dia bersungguh-sungguh, dia boleh hafal. Tidak kan? Kalau dia bersungguh-sungguh lah. Nanti dalam sebulan, saya akan bawa kamu pergi ke masjid. Kamu jadi imam. Solat maghrib. Tu dia. Kan? So, bila kita sudah awal-awal semai benda ni dalam diri dia, dia sudah mula belajar. Dia akan syok. Dia akan syok mengaji. So, ini Masya Allah. Tabarakallah. Jadi, kita kena kenal kita punya level tu macam mana, Masya Allah. Nah, itu bagi orang yang kaya, 2 cupa. Ini kadar. Yang kita sembah ni, kadar. Bukan benda yang wajib. Macam 7 benda yang saya sebut tadi itu, saya ulang balik bulan lepas saya kata, perubatan tidak termasuk di dalam nafkah yang wajib. Betul tak? Kan? Allah sebut apa?
wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wal kiswatuhunna bil ma'ruf. Tu ayat tu ada surah Al-Baqarah 233 kan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wal kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban bapa pula ialah memberikan makanan dan perpakaian kepada ibu menurut cara yang sepatutnya. Allah sebut makanan dan juga pakaian. Tempat tinggal Allah tak sebut, tetapi di belakang tu tengok 880. Muawiyah al-Khusairi radhiyallahu anhu berkata, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apa kata tuan? Ni sebenarnya baginda lah. Apa kata baginda mengenai isteri-isteri kami? Baginda menjawab, berilah mereka makan daripada apa yang kamu makan, berilah mereka pakai daripada apa yang kamu pakai, jangan pukul mereka dan jangan hina mereka. Nampak tak Nabi sebut? Jangan pukul mereka, jangan hina mereka. Maka ini menjadi tanggungjawab yang wajib juga. Tak boleh pukul isteri, tak boleh hina isteri. Tak boleh gunakan perkataan-perkataan yang kasar terhadap isterinya. Nah, ada lagi Nabi tambah tempat tinggal pun sama, Masya Allah. Tapi dalil Quran, dalil hadis, satu pun tak sebut pasal perubatan. Perubatan. Isteri bila sakit, kita kena tanggung perubatan dia, kos perubatan dia. Ni bulan lepas saya sudah sebut dah. Tapi mungkin ada orang yang tak main, saya ulang balik. Kos perubatan, kalau ikut urutan, dalam mazhab Imam Syafi'i, kos perubatan tidak termasuk di dalam nafkah yang wajib suami kena tanggung. Kos perubatan isteri. Nabi pun tak sebut, Allah pun tak abad dalam Quran. Ni kita nak buat macam mana? Sebab benda ni dipersetujui oleh jumhur ulama. Jumhur ulama, kalau kebanyakan ulama. Kebanyakan jumhur ulama persetujui bahawa kos perubatan bukan tanggungjawab suami. Jadi esok bini sakit, dia main, bang, tadi pergi check up. Doktor kata ada ketumbuhan dekat sini. Dah kena buat operate. Kos dia dekat 12,000. Oh, minta maaf ya. Saya tidak dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah dalam perubatan. Itu kita nak buat macam mana? Itu saya kata, dalam pemahaman fiqh atau dalam istilah pengistimbatan hukum pada zaman, ikut zaman, fiqh dia berubah ikut zaman. Jumhur yang kata tak perlu diberi. Tapi minoriti ulama kata, wajib kena bagi. So kita compare lah dengan zaman sekarang ni, dengan siapa punya pendapat yang boleh diguna pakai. Mestilah yang minoriti. Maka kita ambil lah minoriti punya. Bukannya nak katakan minoriti kalau terus kena tolak. Bukan. Kita tengok kesesuaian keadaan sekarang. Pasal apa ulama atau Nabi pun tak pernah sebut pasal perubatan ni suami kena tanggung. Sebab apa? Dulu punya penyakit dengan sekarang punya penyakit ada sama ke? Tak ada, sikit pun tak sama. Ni COVID-19 main tang mana kita pun tak tahu. Tiba-tiba esok main pula COVID-20 pun kita tak tahu. Tidak. Lusa nak main penyakit apa? Penyakit yang main lah ni semua penyakit baru-baru. Masya Allah. Hak dulu-dulu kalau sakit ke apa, herba saja. Baca Fatihah, ada doa syifa. Dulu Nabi ada, Nabi baca sikit, okey kan? Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu masa dia kecil, mak saudara dia bawa pergi jumpa Nabi. Dia demam, dia sakit kepala. Nabi gosok kepala dia, bagi dia minum air sisa lah. Air sisa wudu Nabi. Bukan air yang nitih bawah tu. Daripada kolah yang Nabi ambil tu, Nabi ambil bagi dia minum. Dia minum, Allah, tempat Nabi gosok tu, kepala dia tu, sakit kepala pun hilang. Dia berkata, tempat Nabi gosok tu, kepala dia tu semua rambut hitam. Ni semua putih. Doa Nabi, Masya Allah. So, sahabat ada Nabi, semua Nabi doa lah kan, Masya Allah. Settle lah. Jadi dulu-dulu main pula lepas tu, adalah doa-doa, lah ni doa-doa syifa semua, mana ada dah, semua lupa dah. Kalau baca pun ada pula satu puak kata bid'ah. Ni bid'ah punya puak ni pun susah juga dengan mereka kan, Masya Allah. Jadi sekarang ini istilah penyakit moden yang memerlukan kos yang sangat-sangat tinggi. Consultation satu klinik biasa saja, bukan ambil ubat. Pergi jumpa doktor, tanya sakit sini, doktor cek saja RM90 dah. Itu duit wajib kena bagi dekat doktor. Jadi di zaman sekarang ini, alaf baru ini kita guna pendapat minority. Tidak, Masya Allah. Jadi itu yang kita guna dia punya sekarang. Maka itu pun dimasukkan sebagai tanggungjawab yang wajib kepada terhadap suami, kepada isteri-isteri mereka. Nah, Masya Allah. Balance kita sambung bulan depan. Boleh kok, no? Tak sentuh habis, tak habis lagi, Masya Allah. Baru satu muka surat saja. Lepas tu saya kata, bab ini dia panjang sikit kalau nak ulas. Sekadar baca kalau sudah habis dah. Habis saya tak suka baca. Nah, Insya Allah. Jadi, harap-harap kita faham dalam benda ni. Nah, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Kita sama balik ni, lagi bulan depan. Iaitu menentukan kadar tu.
Untuk suami yang kaya, suami yang sederhana kaya, suami yang fakir. Kadar apa yang perlu dia bagi kepada isteri-isteri mereka. Masya Allah, sebagai nafkahnya. Isteri yang berhutang itu, Masya Allah, hutang itu tidak menjadi syarat kepada suami nak membayar kepada dia. Tidak termasuk dalam suami punya tanggungjawab. Hutang isteri sebelum dia menikah lah, sebelum dia menikah. Sebelum menikah bukan tanggungjawab suami. Itu suami tak perlu tanggung. Tapi dia tak kerja. Kita sudah kahwin dengan dia. Atas pada budi bicara, atas pada keperimanusiaan, kita tanggung. Kita tanggung atas pada keperimanusiaan. Kalau kita tak tanggung pun tidak menjadi dosa pada diri kita. Tapi implikasinya ke depan akan jadi apa? Suami isteri terpaksa pergi kerja lah. Kalau abang tak bagi saya duit, saya nak bayar hutang macam mana abang? Jadi saya kena pergi kerja juga. Bila isteri sudah mula kerja, macam-macam benda akan yang berlaku, kemungkinan besar. Kan? Dia geram dengan kita. Laki aku tak bagi aku duit. Kan? Ini kita tak masuk dalam fiqh lah. Cuma gini kita bagi pendapat. So bila dia keluar pergi kerja, dia menentukan pendapatan dia. Kerai kepala dah dia. Kerai kepala lah. Lagi kita buat ayat, tu yang dia kata. Sama-sama lah. Hang kerja, aku pun kerja. Kan? Dia akan jadi macam tu. So dari segi keperimanusiaan, kita bayarlah dia punya hutang. Nescaya kalau dia tak bekerja. Tapi kalau ikut hukum, bukan suami punya tanggungjawab nak tanggung hutang si isteri dia tu sebelum dia kahwin. Isteri murtad, suami tak murtad, suami Islam. Isteri murtad, suami Islam, kan? Ataupun suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam. Perlukah suami kena bagi nafkah kepada isteri tersebut? Tidak. Suami murtad, isteri Islam. Isteri Islam, tapi suami dia murtad. Ataupun suami dia tak masuk Islam, isteri dia masuk Islam. Suami yang tak Islam tu, suami yang murtad tu, wajibkah kena bagi nafkah kepada isteri dia? Melalui satu perkara, kalau mereka sudah ada hubungan kelamin, pernah melakukan hubungan kelamin, walaupun suami dia tak Islam, wajib kena bagi nafkah kepada isteri dia. Itu. Nah, mak ayah kita tak Islam, tapi kita Islam. Wajibkah kita kena bagi nafkah kepada mak ayah kita? Perbezaan agama tidak ada halangan dalam kita memberi nafkah kepada mak ayah kita, hatta mak ayah kita bukan Islam sekalipun. Nah. So, tak ada kena. Saya berhenti di sini. Nah. Kita sambung bulan depan. Azza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين تقبل الله منكم